Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita sambung pengajian kita membahaskan berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan min Masayid Syaitan karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Itulah bagaimana kita nak menyelamatkan hati kita daripada tipu daya dan juga perangkap iblis. Jadi kita sambung pada membahaskan berkenaan dengan faedah Ghaddul Basar, faedah kita menundukkan pandangan. Jadi masih lagi kita sambung pada faedah yang pertama. Ada sikit lagi sebelum kita masuk ke faedah yang kedua. Jadi kita dah sebutkan sebelum ni 3 peringkat, iaitulah kesan daripada tidak menjaga pandangan ataupun membiarkan pandangan menjadi liar, tidak mengawal pandangan, tidak menundukkan pandangan. Yang mana ada 3 perkara, iaitulah permulaannya iaitu membawa kepada al-ishq, dan juga yang kedua syaraf, dan yang ketiga tatayyuman ataupun tatayyum. Yang mana yang ketiga itu adalah yang paling dahsyat sekali, sehinggalah menyebabkan dia mengabdikan dirinya kepada apa yang dia lihat. Itulah kita dah sebut sebelum ni tentang obses terhadap perkara yang dilihat ataupun perkara yang keindahan, yang berupa keindahan dunia lah. Semua perkara yang melibatkan urusan dunia. Baik. Selalu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa hadha innama tubla bihi al-qulub al-farighah min hubbillah wal ikhlas lahu. Baik. Jadi kalau kita lihat semua bencana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah akibat mata tadi, yang mana ada yang sampai tahap ishq, syaraf, kemudian tatayyum, iaitulah ketika tatayyum itu ketika hati itu telah jatuh menjadi sebagai tawanan, yang mana pada asalnya hati itu adalah apa? Raja. Lalu akibat daripada pandangan mata itu menyebabkan hati ditawan oleh pandangan mata. So itu yang maksudnya dia melarikan fungsi sebenar hati yang Allah Taala jadikan sebagai raja. Mana dalilnya Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan apa? Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Kemudian Nabi SAW sebut berkenaan dengan wa inna fil mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa al qalb. Ini berkenaan dengan hati yang Nabi SAW sampaikan kepada kita bahawasanya hati ini adalah raja, yang dia menentukan kebaikan dan juga keburukan bagi setiap anggota. Jadi apabila pandangan mata itu menyebabkan hati ini tertawan, ataupun hati ini tidak menjadi raja tetapi tertawan akibat daripada pandangan yang ataupun pandangan mata yang tidak dikawal ataupun yang tidak mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka itulah yang dikatakan sebagai bencana. Sebab itu kata Ibn Qayyim, wa hadza innama tubla bihi al-qulub al-farighah min hubbillah wal ikhlas lahu. Baik, apa punca perkara ataupun bencana ini berlaku? Ibtila, bala, bencana, ianya hanya akan menimpa bagi hati yang kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini punca dia. Hati yang kosong daripada kecintaan kepada Allah, wal ikhlasu lahu, dan keikhlasan, tauhid lah maksudnya. Hati yang kosong daripada tauhid, hati yang kosong daripada as-sunnah. Jadi itulah yang menyebabkan hati itu tertawan akibat daripada pandangan mata yang kita dah sebutkan sebelum ini. Dia hanyalah ibarat utusan. Mata ni hanyalah ibarat utusan bagi hati. Tetapi bila mata yang asalnya dia adalah utusan dapat menawan hati, maksudnya habis lah, rosak. Maksudnya hati itu jatuh jadi tawanan, sedangkan dia raja. Dia ditawan oleh siapa? Ditawan oleh pandangan-pandangan yang kita kata melihat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang kita kata mubahat, perkara-perkara yang harus, yang melampau-lampau, sehingga membawa kepada apa? 3 peringkat tadi, ishq, kemudian asy-syaraf, dan juga tatayyum. Baik. Sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullah, fa innal qalba la budda lahu min at-ta'alluqi bi mahbubin. Kerana apa? Hati pasti mempunyai ta'alluq, mesti ada keterikatan
dengan apa yang dicintai. Mesti ada kaitan. Mesti ada ta'alluq, maksudnya keterikatan dengan mahbub, dengan sesuatu yang dicintai. Faman lam yakunillahu wahdahu mahbubuhu wa ilahuhu wa ma'buduhu fala budda an yata'abbada qalbuhu li ghairihi. Sebab itu, barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dia cintai, dan barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, satu-satunya ilah, sembahan yang disembah, dan satu-satunya yang diibadahi, maka pasti dia akan menghambakan diri kepada selainnya. Maksudnya kalau hati kosong daripada ibadah, maka pasti hati itu akan berpaling daripada menyembah Allah, lalu dia akan menyembah selain Allah. So itu dia punya punca dia. Sebab hati kosong. Hati kosong daripada apa? Daripada tauhid, daripada as-sunnah, daripada tauhid. Sebab itu kaitan dia. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah lagi, qala ta'ala an Yusuf as-Siddiq alaihi salam, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Famra'atul aziz lamma kanat musyrikah waqa'at fima waqa'at fihi ma'a kauniha dhatu zawjin, wa Yusuf alaihi salam lamma kana mukhlisan lillahi naja min dhalik ma'a kaunuhu syabban azaban ghariban mamluka. Baik, cuba tengok ayat ni dalam surah Yusuf. Dan demikianlah kami memalingkan kemungkaran dan juga fahisyah, perkara yang keji, dari Yusuf. Wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, ay linasrifa an Yusuf as-su' wal fahsya. Demikianlah agar kami memalingkan kemungkaran, keburukan, dan fahisyah, perkara yang keji, darinya, yakni dari Yusuf. Siapa yang memalingkan perkara yang buruk dan juga keji itu daripada Yusuf? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang memalingkan hati. Kan dalam sebahagian riwayat muqallibah, yakni membolak-balikkan. Dalam sebahagian riwayat musarrifah, yang memalingkan. So di sini ayat ni dikata linasrifa anhu su', siapa yang memalingkan Nabi Yusuf daripada keburukan dan fahisyah, perkara yang keji? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata kami nak memalingkan Yusuf daripada perkara yang buruk dan juga keji. Kemudian Allah Taala tutup ayat tu, Allah kata apa? Sesungguhnya Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Mukhlasin maksudnya ai muwahhidin, yakni mentauhidkan Allah, yang ikhlas. Yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam konteks ni kita apa? Yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memalingkannya daripada keburukan. Baik. Dan isteri Al-Aziz adalah seorang wanita yang musyrikah. Maka terjadilah pada dirinya fahisyah dan kemungkaran, walaupun dia seorang wanita yang bersuami. Nampak? Tengok walaupun dia adalah seorang wanita yang bersuami, dia ada suami. Adapun Yusuf alaihissalam, kerana dia seorang yang ikhlas, yakni dia mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dirinya bersih dari perbuatan kotor itu, sekalipun walaupun dia seorang pemuda yang apa? Azaban, syabban, dalam pemuda, syabban, azaban, yang masih bujang, ghariban, yang asing, mamlukan, hamba. Maksudnya dia adalah mamluk, yang dimiliki. Kalau ikut logik akal, kalau kita ikut logik yang tanpa bimbingan wahyu, kalau hanya semata-mata ikut akal, siapa yang kita kata yang kemungkinan untuk melakukan perkara keji dan mungkar tu, siapa yang kebarangkalian yang lebih tinggi? Sudah tentulah Yusuf, kalau bukan kerana Allah SWT yang menyelamatkan dia. Sebab dia pemuda. Kan, pemuda ni selalunya waktu tu lah, maksudnya apa, tahap apa kita kata apa, syahwat dan juga nafsunya itu kuat. Nampak tak? Kemudian azaban, dia bujang, tak ada isteri. Kemudian apa lagi Allah kata? Ghariban, asing. Maksudnya orang tak kenal dia.
Dia bukan maksudnya dia adalah, kita kata apa, yang dibawa daripada tempat yang tidak diketahui asal usulnya. Ghariban. Dia bukan asal bukan asal daripada Mesir. Ghariban. Mamlukan pula tu. Kemudian dia hamba sahaya yang dibeli. Mamluk yang dimiliki. Nak dibandingkan dengan isteri Al-Aziz, dia ada suami. Kan? Kemudian orang yang apa? Yang ada, kita kata ada orang yang merdeka, wanita yang merdeka. Tapi tengok, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab menyelamatkan dia daripada kemungkaran. Bahkan Allah Taala menyelamatkan hamba-Nya yang dia pilih, iaitu Yusuf alaihi salam, kerana tauhid dia. Kerana tauhid. Sebab itu Ibn Qayyim kata, sebab apa Imra'atul Aziz, dia maksudnya dia terpedaya dengan apa? Maksudnya dia terpedaya dengan kita kata apa, dengan kemungkaran, maksudnya dengan hawa nafsu yang hampir-hampir menjerumuskan dia dalam perkara yang keji dan mungkar, kerana dia musyrikah, kerana dia syirik, dia ahli syirik. Satu ini kita boleh ambil kaedah daripada sini. Apa yang Ibn Qayyim rahimahullah beritahu, semakin seseorang itu mentauhidkan Allah, semakin Allah Ta'ala akan jaga dia. Mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, semakin seseorang itu jauh daripada tauhid, semakin seseorang itu terjebak di dalam kesyirikan, semakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan menjaga dia. Maksudnya kita boleh tengok di sini, ahli tauhid, ya, kita kena faham, ahli tauhid, dia diganggu tak? Dia akan diganggu, dia akan digoda, dia akan diuji. Semua sama juga, semua manusia akan diuji. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekuatan. Allah Taala akan jaga dia. Walaupun dia menerima dugaan, walaupun dia menerima cubaan, ujian, tetapi tak sama seperti orang musyrik. Cuba kita tengok hari ni, pasal virus coronavirus ni, yang kalau kita tengok di China apa semua memang dah banyak dah. Di Singapura pun dah banyak buat pembelian panik ni. Yang latest ni dekat Penang. Dekat Penang ni orang buat pembelian panik. Beli apa? Beli tisu. Pakat-pakat beli tisu. Sebab mereka ingat tisu tu dapat menyelamatkan dia daripada coronavirus. Dia tak macam ni. Orang kafir, dia istinja tak? Tak kan? Kita ada siapa-siapa yang pernah tanya. Dia orang guna tisu lah. Yang paling bersih pun pakai tisu lah. Baik, sebab tu dia orang beli tisu. Banyaklah stok, takut kena. Walhal Kementerian Kesihatan keluarkan poster, tisu takkan boleh menghalang coronavirus tu. So daripada kajian lah kan, daripada kajian lewat lah, kajian WHO apa semua, tisu tak boleh menghalang. Yang menghalang hanyalah air dengan sabun. So nampak tak? Panik. So Islam dah complete. Sebelum WHO keluar kenyataan, Nabi SAW dah suruh kita istinja dengan air suci, bersih. Kan? Yang maksudnya istinja yang paling akmal. Boleh tak kita istinja pakai tisu? Harus. Boleh. Tapi yang akmal, yang sempurna apa? Air. Betul tak? Tapi orang kafir, dia mana ada, dia tak pakai air, dia pakai tisu. Kemudian bila dia buat pembelian panik tu, tak, kat sini kita nampak dekat sini macam mana Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita, yang mana dulu mereka mempersendakan orang Islam, mereka kata dekat orang Islam, mereka zalimi orang Islam. Kan dulu kan mereka anti dengan niqab, mereka tuduh orang pakai niqab ni macam ni, gini. Sekarang sampai ada satu pertunjukan fashion dekat mana semua pakai niqab. Kan? Maksudnya kenapa? Kerana dulu mereka mempermainkan agama. Kan? Jadi ini Allah Ta'ala nak tunjuk. Sama juga macam sekarang, ateis. Orang ateis, dia antara alasan dia tak percaya Tuhan pasal dia kata tak nampak. Sekarang kita tanya dekat dia, coronavirus tu dia nampak tak? Yang sampai dia boleh beriman pula dengan coronavirus. Maksudnya, tapi dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Sampai tahap takut coronavirus tu, lebih takut dia Allah Ta'ala. Nampak? Sebab itu Allah Subhanahu Ta'ala jadikan setiap takdir yang berlaku, hikmahnya balighah, hikmahnya sampai.
bagi orang yang nak berfikir, orang yang nak menggunakan akal fikiran. Sebab tu ini antara perkara-perkara macam ni kita boleh guna. Dan inilah kesempatan orang Islam untuk berdakwah pada jiran kita, kepada kawan-kawan kita yang masih tak Islam. Tak, kita gunakan kesempatan ini untuk explain kepada mereka sempurnanya Islam. Kat sini, apa sahaja yang kita boleh untuk mengajak manusia kepada Islam, silakan. Dan waktu-waktu macam ni lah kita kena tunjukkan betapa Islam tu memang adalah solution. Kan? Maksudnya kalau kita tengok balik, tengok Saudi dah dermakan lebih kurang berapa bilion. Raja Salman derma untuk apa? WHO. Kemudian dia hantarkan bantuan kepada China. So menunjukkan umat Islam, walaupun kita beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW yang bagi tahu tentang azab, yang bagi tahu tentang taun ataupun wabak, epidemik ni adalah salah satu daripada azab Allah Subhanahu Taala, tetapi kita tak menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Dan ialah ini antara peluang untuk kita berdakwah, terutamanya orang yang ateis tadi, orang tak percaya Tuhan, agnostik apa semua tu. Sekarang ni tengok kan, macam mana dia orang boleh beriman dengan coronavirus yang dia orang tak nampak dengan mata dia orang. Tiba-tiba mereka mengkufuri Allah. Mereka lebih percaya dengan coronavirus tu, beriman dengan coronavirus berbanding dengan Allah SWT. Jadi ini antara perkara yang kita kata min ajaibiz zaman lah, perkara yang termasuk daripada keajaiban zaman. Ini Allah Ta'ala suruh kita fikirkan. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, orang musyrik dia akan kesukaran yang menimpanya, kepayahan yang menimpanya itu, dia tidak akan mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Maksudnya dia kalau dia sedih, dia akan sedih itu teruklah. Berbanding dengan orang yang ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, dia sedih tak? Sedih. Tetapi kesedihannya tidak akan memudaratkan. Tapi kalau orang musyrik, kesedihan dia akan memudaratkan. Kalau dia stres, sampai bunuh diri. Kan? Orang ahli tauhid, orang Islam ahli tauhid, stres juga, tapi tak sampai bunuh diri. Kan? Tak sampai dia buat perkara-perkara yang melampaui batasan. Baik. So itu kalau kita tengok di sini, ini antara faedah yang kita boleh dapat. Kaedah, kita boleh letak kaedah, maksudnya ahli tauhid. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itu diberikan keamanan dan mereka diberikan petunjuk. So keamanan di sini umum. Keamanan di sini umum, termasuklah keamanan di dunia dan di akhirat. So Allah jamin ahli tauhid, Allah akan bagi keamanan. Walaupun kita sekarang ni ditimpa musibah, ditimpa wabak, tapi taklah sampai kita ni panik, betul tak? Orang beriman, ya, kita tahu batas-batasnya. Kita taklah sampai kita ni sampai tahap, ya, sampai, ya, tengok macam orang kafir kalau dia kena kan, sampai teruk sangat, sampai panik sangat. Kita alhamdulillah, Allah tak, kerana apa? Kerana iman, kerana tauhid. Kerana Allah Ta'ala dah jamin orang yang beriman, Allah akan bagi dia keamanan. Hatta kalaulah ditakdirkan dia kena, dia takkan panik juga kalau kena. Sebab apa? Dia tahu, Nabi SAW bagi tahu bahawasanya ajaban li amril mu'min, sungguh kagum, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kesemua urusannya adalah baik belaka. Kalau dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah. Itu baik untuk dia. Kalau dia ditimpa ujian, ditimpa bencana, dia apa? Bersabar. Dan itu baik untuk dia. Sebab tu kalau kita tengok balik, Nabi SAW bagi tahu dekat kita, orang yang kena ta'un, orang yang kena wabak penyakit ni, orang yang beriman, dia akan, kalau dia bersabar, kalau dia mati, dia akan dapat syahid. So nampak? Adakah lagi ketenteraman dan keamanan yang lebih aman berbanding apa yang Nabi SAW khabarkan? Tak ada lah. Kan? Jadi Nabi dah bagi solution. Kalau kena orang beriman kena, macam baru-baru ni berapa orang 5,000 yang join jemaah tabligh tu kat Masjid Seri Petaling. Pasal jemaah tabligh tu satu hal lah. kita yang jemaah tabligh tu satu hal lah. Memang ulama-ulama dah bahas tentang dia orang punya akidah apa semua. Tapi kita nak bincang orang, katalah orang nak kata orang sebab sekarang ni dia pun duk blame lah. Tengok ni, menyusahkan orang apa semua. Janganlah cakap macam tu. Tak kena dekat kau boleh lah kan. Jangan cakap macam tu kan. Maksudnya, ialah kita kena tenang lah. Suruhlah dia orang pergi buat medical check up. Kan, itu je lah. Janganlah menyebarkan ataupun buat persepsi yang buruk. Tengok ni orang yang pergi macam ni gini. Maksudnya
merumitkan lagi keadaan. Tak, kita maksudnya ialah yang jamaah tabligh tu satu hal lah. Itu satu hal lah. Yang tu kalau bincang dalam perbahasan akidah memang ada masalah lah. Tapi orang-orang yang kena tu ialah musibah bagi mereka, dan ada di kalangan mereka yang beriman, mereka yang itulah kita kata solutionnya balik pada Nabi, apa yang Nabi bagi tahu tadi. Kalau kena bersabar lah. Kan? Dan kita minta kita dilindung oleh Allah SWT daripada penyakit, daripada virus dan segalanya lah penyakit. Sebab itu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah disebut tidak ada musibah yang paling besar yang kita kena takut melainkan musibah terhadap agama kita. Maksudnya kita hari ni orang dia risau dia kena virus tu, virus coronavirus, tapi dia tak pernah risau dia kena virus yang melibatkan agama dia, yang boleh merosakkan agama dia, syirik, bid'ah. Dia tak pernah. Sebab yang orang beriman dia kena risau agama dia rosak, hati dia dimasuki dengan virus bid'ah, syirik, lebih daripada dia bimbang coronavirus. Kerana semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena tahu bahawasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah dan apa yang Allah Taala larang. Baik. Manfaat yang kedua, kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-faidatu tsaniyah, faedah atau manfaat yang kedua, fi ghaddil basari nurul qalbi wa sihhatul firasah. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Manfaatnya antaranya adalah dia adalah cahaya bagi hati, dan cahaya bagi hati, dan juga akan melahirkan kebenaran dalam firasat. Kebenaran firasat ni akan dibahaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Dia akan memberikan sihhatul firasah, kebenaran dalam firasat, yakni dalam pandangan dia. Cahaya bagi hati dan kebenaran firasat. Dia akan dapat cahaya bagi hatinya dan kebenaran dalam firasatnya. Ibnu Syuja' Al-Kirmani berkata, qala Abu Syuja' Al-Kirmani, Abu Syuja' Al-Kirmani dia kata apa? Man amara zahiruhu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa kaffa nafsahu 'ani syahawat wa ghadda basarahu 'anil maharimi wa i'tada aklil halal lam tukhti lahu firasah. Barang siapa yang menghiasi keadaan zahirnya dengan mengikuti sunnah, barang siapa yang menghiaskan zahirnya dengan mengikuti as-sunnah, batinnya dengan muraqabah, yakni kesedaran akan Allah Ta'ala sentiasa mengawasi melihatnya, muraqabah yang terus menerus, menahan diri dari syahwat, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan membiasakan dirinya memakan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah salah. Baik. Jadi di sini kata Abu Syuja' Al-Kirmani, man amara zahiruhu bittiba'i sunnah, barang siapa yang mengimarahkan ataupun memperhiaskan zahirnya dengan ikutan terhadap sunnah, dan batinnya itu dengan sentiasa melazimi muraqabah. Muraqabah ni ihsan lah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ittiba'u sunnah apa? Islam dengan iman. Itu maksudnya. Maksud siapa yang menghiaskan zahirnya dengan mengikuti sunnah, maksud mengikuti sunnah, dia melazimi Islam dan iman, rukun iman dan rukun Islam. Kemudian dia melazimi muraqabah, maksudnya ihsan. Jadi beribadah tu dalam keadaan muraqabah, sentiasa meyakini bahawasanya Allah sentiasa melihat perbuatannya, dan menahan jiwanya atau menahan dirinya daripada segala perkara yang syahwat, perkara-perkara yang boleh kita kata maksudnya mengikuti syahwat. Wa ghadda basaruhu 'anil maharim, menahan pandangannya daripada perkara-perkara yang haram, dan membiasakan makan makanan yang halal, membiasakan dirinya hanya makan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah salah. Baik, akan dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian Allah sebutkan berkenaan dengan kisah kaum Lut. So di sini Ibn Qayyim dia nak explain dan dia nak bawa ayat-ayat Al-Quran untuk jelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan perkataan Abu Syuja' Al-Kirmani. Bila Allah sebutkan tentang kisah kaum Lut bersama dengan bencana yang menimpa mereka, setelah itu Allah kata apa? Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi mutawassimin, yakni orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah.
tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai mutawassimin. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa humul mutafarrisuna alladhina salimu minan nadhari al-muharram wal fahishah. Nampak? Kerana yang dimaksudkan dengan mutawassimin di situ orang-orang yang memerhatikan perkara-perkara ataupun benda-benda. Yang ini maksud benda-benda di sini, dia memerhatikan segala takdir yang Allah Taala tentukan, segala apa yang dilihat, sama ada di alam nyata ataupun yang telah disampaikan oleh Nabi berkenaan dengan alam ghaib. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala alimul ghaibi wasyahadah. So Allah Taala dia maha mengetahui tentang ghaib yang tak nampak, wasyahadah. So kita yang kita tahu syahadah je kan, benda yang kita nampak. Coronavirus ni dalam alam syahadah kan alam ghaib? Ghaib pada pandangan zahir kita. Tapi kalau pakai mikroskop, nampaklah. Jadi dia alam syahadah lah kalau pakai mikroskop kan. Baik, apa lagi? Contoh, malaikat. Alam ghaib kan alam syahadah? Ghaib. Dia bukan alam syahadah. Pakailah mikroskop ke apa takkan nampak. Kan arash Allah. Ghaib ke syahadah? Ghaib pasal kita tak nampak. Semut alam ghaib kan alam syahadah? Syahadah pasal kita nampak. Walaupun kita tak nampak sekarang ni, tapi kalau kita pergi dekat-dekat, teropong mata kita tu, nampak. Itu maksudnya alam ghaib dengan syahadah. Jadi orang yang diberikan firasat adalah orang yang dia memerhatikan perkara-perkara yang dia nampak di alam syahadah, alam nyata. Dia tengok gunung, dia tengok musibah yang berlaku. Termasuklah apa? Dia tengok dalam konteks kita sekarang ni, dia tengok apa yang berlaku berupa apa? Virus yang tersebar. Dan dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya dia melihat, pandangan dia tengok bukan setakat dia tengok, oh kita kena buat apa? Kita kena pakai sanitizer. Kita kena buat apa? Kena beli tisu. Panik beli tisu. Itu hanya pandangan orang-orang yang hanya melihat sekadar zahir. Kena buat apa? Kena kuarantin. Okey, dia nampak zahir. Tapi orang beriman, mutawassimin, orang yang ada firasat, dia bukan tengok setakat tu je. Dia tengok lagi jauh. Maksudnya ini kuasa Allah. Kemudian dia fikir lagi, ini Allah takkan, siapa yang datangkan penyakit ni? Siapa yang cipta dia? Kan? Kemudian siapa yang akan menghilangkan dia nanti? So dia fikir maksudnya dengan pandangan orang yang ada firasat. Baik, dalam konteks ayat dalam surah Al-Hijr ayat 75 ini, itulah berkenaan dengan apa? Apa yang berlaku kepada kaum Lut. So Allah kata apa? Orang yang tengok apa yang berlaku itu, yakni adalah orang-orang yang maksudnya ia adalah apa? Ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan dapat dicapai oleh pandangan orang-orang yang mutawassimin. Ini mutawassimin orang yang dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini melihat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik, kata Ibnu Qayyim, orang yang memiliki firasat, orang yang menghindarkan diri dari pandangan yang diharamkan serta perbuatan fahisyah. Sebab apa? Sebab ayat ini konteksnya ceritakan tentang kaum Lut. Betul tak? So maksudnya yang Allah Ta'ala selamatkan daripada azab pada kaum Lut tu siapa? Orang beriman je. Sebab apa? Sebab mereka menjaga pandangan mereka. Kaum Lut dia tak jaga pandangan. Sampai Allah Ta'ala uji mereka. Allah turunkan malaikat dalam rupa yang indah, dalam rupa seorang lelaki yang kacak. Mereka tak jaga pandangan tu, sehingga mereka melihat lelaki yang kacak itu, lalu menyebabkan mereka ishq syaraf dengan tatayum tadi. Nampak? So sehingga menyebabkan mereka mengabdikan diri mereka kepada hawa nafsu mereka semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sebab itulah mereka pergi dekat rumah Nabi Lut. Mereka sampai ketuk pintu. Punyalah nak punya obses dengan lelaki yang kacak tadi. Sebab tu dia orang minta dekat Nabi Lut kan. Sebab tu dia orang sampai nak pecahkan pintu. Sebab apa? Sebab hawa nafsu mereka telah menyesatkan mereka dan menjerumuskan mereka terhadap perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman dia tengok tak? Lelaki yang kacak tu dia tengok, tapi dia tengok dengan pandangan apa? Pandangan yang bukan pandangan yang mengikuti hawa nafsu. Dia tahu ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan kemudian Nabi Lut ceritakan kepada mereka, ini malaikat. Bahkan malaikat sendiri beritahu mereka adalah utusan Allah. Setelah itu, sebab itu antara azab yang mereka kena, bila mereka buka juga, bila mereka berjaya untuk apa, memecahkan pintu yang Nabi Lut, sampai dia kata apa, Nabi Lut ni dia sampai dia punya tahankan pintu tu, tak bagi pecah, sampai dia tahan dengan apa dikatakan laqad ta'wi ataupun ta'wi ila ruknin syadid kan, maksudnya dia berpaut dengan apa, dengan pintu tu. Itu sebahagian daripada tafsir. Ada yang lebih tepat, dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengelakkan daripada tetamunya itu diapa-apakan oleh kaumnya. Dan sebab kalau kita tengok dalam riwayat tafsir, Nabi Lut dia memang betul-betul tahan. Dia seorang-seorang je tinggal. Kemudian apa kata malaikat? Apa kata lelaki yang kacak tu? Biar, tepi. Biarkan pintu tu terbuka. Sebab apa? Mula-mula Nabi Lut tak tahu tu malaikat. Kemudian yang lelaki kacak tadi, mereka kata apa? Kami adalah utusan Allah. Apa yang berlaku setelah pintu dibuka? Mata mereka apa? Allah Ta'ala butakan semua. Mata apa? Itu antara azab. Sebelum mereka diterbalikkan, ini azab yang pertama. So mata-mata kaum Lut tadi, Allah Ta'ala apa? Butakan. Dia orang tak nampak. Sudah azab yang pertama. Sebelum azab yang dahsyat lagi, sebelum mereka diterbalikkan. Sebab apa? Sebab pandangan mereka tak jaga. Orang beriman, Allah butakan tak? Tak. Seorang orang beriman selamat. So itu sebab tengok sini betapa bahayanya mata, pandangan mata. Sehingga itulah yang menyebabkan, sebab itu ini dalil menunjukkan apa? Kaum Lut mereka tak menjadi sesat, tak mengikuti hawa nafsu mereka, melainkan kerana mereka tidak menjaga pandangan mereka. Puncanya kerana tak menjaga pandangan. Sebab itu kalau kita tengok balik di sini, mereka diuji dengan apa hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, sesungguhnya hal tersebut adalah tanda-tanda kekuasaan aku yang aku berikan kepada orang-orang yang mutawassimin, maksudnya orang-orang yang diberikan firasat. Firasat di sini maksudnya apa? Mereka yang selamat daripada pandangan yang haram. Maksudnya mereka yang dipelihara Allah Ta'ala, pandangan mereka ini, mata-mata mereka, daripada perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang keji. Baik. Wa qala ta'ala aqiba amrihi lil mu'minin bighaddi absarihim wa hafiza furujihim Allahu nurus samawati wal ard. Dalil yang kedua, Ibnu Qayyim nak mengukuhkan kenyataannya berkenaan dengan kenyataan yang dinukilkan daripada Abu Syuja' Al-Kirmani rahimahullah. Tadi dalil yang pertama surah Al-Hijr ayat 75. Dalil yang kedua iaitulah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah kata apa? Allahu nurus samawati wal ard. Baik. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Baik. Wasirru hadha, apa rahsia? Yang ni Allah, sebab dalam kalau kita buka ayat dalam surah An-Nur 35 tu, dia cerita pasal apa? Cuba buka dalam surah An-Nur ayat 35, cerita pasal pasal pandangan lah kan? Betul tak? Pasal menjaga pandangan. Betul tak? Cuba tengok surah An-Nur ayat 35. Ayat sebelum tu, tengok ayat sebelum. Ya, sebelum tu banyaklah ayat. Ya Allah Ta'ala perintahkan. Okey, sebelum ayat 31. 30 dengan 31. Tu maksud ayat sebelum dia. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian sampailah ayat yang berikutnya 33 sampai 34. Kemudian Allah kata Allahu nurus samawati wal ard. Apa
rahsia. Kata Ibn Qayyim, kenapa Allah Ta'ala tutupkan perintah-perintah tadi, perintah-perintah tentang menjaga pandangan, menjaga kemaluan bagi lelaki dan wanita, kemudian Allah tutup ayat itu dengan Allah kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wasiru hadha anna al-jaza' min jinsil amal. Rahsia daripada kenapa Allah Ta'ala tutupkan ayat perintah supaya menjaga pandangan dan juga kemaluan ini dengan Allah sebutkan tentang cahayanya, iaitulah al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya apa? Ganjaran sesuatu perkara itu akan diperolehi berdasarkan sesuatu yang telah dilakukan. Maksudnya, bila kata Ibn Qayyim, faman ghadda basarahu amma harramahu Allah alaihi awadahu Allah min jinsihi ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang menundukkan pandangannya daripada perkara yang Allah Ta'ala haramkan, maka Allah akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang daripada jenis yang sama, yang lebih baik daripada hal tersebut. Fakama amsaka nura basarihi anil muharramat, atlaqallahu nura basiratihi wa qalbihi. Sebagaimana seorang mukmin tadi, dia menahan cahaya pandangan matanya itu daripada melihat perkara-perkara yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya nur, cahaya basiratihi wa qalbihi, cahaya basirah, cahaya ilmu dan juga cahaya hati. So Allah gantikan. Nampak? So itu dimaksudkan al-jaza' min jinsil amal. Sebab orang beriman bila dia jaga pandangan dia, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Iaitulah Allah akan campurkan cahaya pengetahuan dan cahaya hati. Maksudnya cahaya yang ada pada mata hatinya itu akan berfungsi dengan baik, akan menerangi hidupnya. Baik. Sebab itu kata Ibn Qayyim, fara'a bihi ma lam yarahu man atlaqa basarahu wa lam ya'uddahu an maharimillah, wa hadha amrun yuhissuhu al-insan min nafsihi, fa innal qalba kal mir'ah wal hawa kas-sada'i fiha فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم ينطبع فيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. Baik. Ibn Qayyim kata apa? Kerana barang siapa yang menahan pandangan dari apa yang Allah haramkan, maka Allah akan memberikan pengganti dari sejenisnya yang lebih baik. Iaitulah cahaya tadi. Cahaya apa? Cahaya ilmu, cahaya hati. Dibukakan hatinya itu akan nampak kebenaran. Itu maksud cahaya hati. Dan apa? Kerana disebabkan dia menahan cahaya matanya, kita semua mata kita ni ada cahaya kan, dari hal-hal yang diharamkan, maka Allah akan membuka cahaya mata hatinya, sehingga dia boleh melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang membiarkan pandangan matanya itu secara liar dan tidak menahan daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, orang yang dia obses dengan melihat keindahan-keindahan dunia, maksudnya melihat perkara-perkara yang haram, maka dia takkan nampak seperti mana orang yang menjaga pandangan. Dia takkan nampak. Sebab itu kalau kita tanya orang yang obses dengan, contohnya kecantikan, orang yang obses dengan kekayaan, orang yang obses maksudnya dia hanya nampak dengan pandangan mata dia pada benda yang dia nampak. Kecantikan, keindahan, obses dengan kekayaan dan sebagainya. Kalau kita sebut tentang akhirat, dia tak nampak. Kan? Maksudnya kalau kita bagi contoh, orang yang datang menuntut ilmu dengan orang yang tak datang menuntut ilmu. Orang yang datang menuntut ilmu, kita cerita dekat dia. Kita kata dekat dia, kita tanya dia, kenapa engkau datang menuntut ilmu? Kau datang sini, kau tak dapat duit pun, kau tak dapat apa pun. Apa yang kau dapat? Kalau kita tanya dia, orang yang berilmu, dia akan nampak orang ni tanya soalan tak betul. Orang ni tak nampak apa yang aku nampak. Apa yang aku nampak, Allah Ta'ala bagi tahu, orang yang menuntut ilmu, dia akan dapat pahala. Pahala dia tak nampak. Orang yang dunia tadi, yang tanya soalan tadi, dia hanya base pada pandangan mata dia, pandangan zahir. Orang yang berilmu tadi, dia base pada pandangan mata hati, pandangan hati. Sebab Allah bukakan hati dia, dia nampak.
Walaupun dia tak nampak pahala tu. Tapi apa yang bagi dia nampak? Seakan-akan dia nampak, kerana Allah buka pintu hati yang dengan ilmu. Bahkan dia akan lebih nampak dengan lebih jelas apabila dia beriman dengan hadis-hadis Nabi, beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Orang-orang beriman didoakan oleh malaikat-malaikat yang memikul arash, yahmiluna al-arsh. Malaikat-malaikat yang memikul arash Allah mendoakan keampunan untuk orang beriman dan orang yang bertaubat. So yang ni pandangan mata zahir tak nampak. Tapi orang yang menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia nampak. Walaupun dia tak nampak kaifiat, dia tak nampak real, tapi dia yakin dengan hati dia. Allah buka pintu hati dia, walaupun dia tak nampak dengan mata dia. So nampak. Kemudian bila Nabi SAW bagi tahu orang yang menuntut ilmu ni bukan setakat langit, penduduk langit dengan bumi, malaikat mendoakan dia, bahkan ikan-ikan di lautan. Sehinggalah ikan-ikan yang di laut pun turut mendoakan, meminta keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. So dia nampak yang tu. Tapi kalau kita cakap dekat orang yang obses dengan dunia, orang yang hidupnya dengan dunia semata-mata, dia tak nampak. Dia kata, apa faedah kau datang sini? Kan, susah-susah datang, panas-panas ni, kenapa tak duduk kat rumah je? Kenapa, apa yang faedahnya? Adakah kau, income kau akan bertambah dengan kau datang majlis macam ni? Sebab tu dia pun ajak pergi majlis dia. Majlis dia apa? Majlis yang macam mana nak dapat income, business. Tapi dia hanya, yang kebanyakan orang hari ni kan, dia kalut nak cari income business. Tapi dia tak nampak bisnes di akhirat. Dia tak nampak apa? Dia tak nampak pahala. Dia tak nampak berkenaan dengan ganjaran-ganjaran di akhirat. Sebab apa? Sebab matanya telah ditutup. Mata hatinya ditutup. Sebab itu kita nampak ini perbezaan antara orang yang kita kata yang Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Dengan cahayanya, cahaya penglihatan, yakni ilmu. Itu maksud Allah Ta'ala gantikan. Sebab itu orang yang menjaga pandangan dia. Baik, nampak? Orang yang jaga pandangannya ni, sebab kita tengok hari ni, sebab apa punca, sebab sekarang ni kebetulan kita pun banyak kes-kes yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, yang sampai semua orang bimbang dengan isu perceraian, isu rumah tangga, dan macam-macam. Baik, cuba kita tengok apa punca dia. Cuba tengok dalam konteks rumah tangga. Apa punca bila rumah tangga itu menjadi porak-poranda ataupun tidak tenteram dan juga bergaduh suami isteri sampai bercerai dan sebagainya? Kadang-kadang adalah punca akibat tidak menjaga pandangan. Dua-dua, sama ada suami atau isteri. Sebab dia tak jaga pandangan. Yang suami dia, maksudnya dia telah menyebabkan pandangannya itu dibiarkan menjadi liar. Dia tak kawal, sehingga menyebabkan dia compare kecantikan perempuan lain. Itu punca dia, kan? Sebab tu peribahasa ataupun simpulan bahasa dalam Melayu ni, orang dipanggil orang yang suka, orang yang apa kita kata, yang dia tak jaga mata dia ni, yang dia suka tengok perempuan ni, dipanggil mata keranjang. Kalau kita tengok maksud dia apa, orang yang maksudnya dia kaki perempuan lah. Sebab dia compare. Jadi bila dia tak jaga pandangan dia, bila dia balik rumah, dia nampak isteri dia tak cantik. Sebab dia dah tak jaga pandangan dia. Tapi kalau dia jaga pandangan dia, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, dia balik rumah, isteri dia lah yang paling cantik dalam dunia ni, tak ada orang lain lah. Betul tak? Sama juga perempuan. Dia bukan lelaki saja, perempuan. Sebab perintah dalam surah An-Nur tadi, lelaki dengan perempuan sekali, kan? Sebab itu ini kalau kita faham betul-betul isu macam ni, kita maksudnya bukanlah kita nak kata tak akan berlaku perceraian. Perceraian tu tak akan berlaku. Cuma takkanlah berlaku benda-benda yang, ialah benda yang simple, bergaduh sikit pun apa sampai bercerai. Taklah, kita kata taklah sampai tahap tu, kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok balik, itu punca yang antara puncanya. Belum lagi kita bincangkan tentang ikhtilat, percampuran antara lelaki dengan perempuan, isteri tak jaga dia punya maruah, suami tak jaga maruah dia, sama juga. Dua-dua sama je, tak boleh kita salahkan satu pihak. Dua-dua sama je. Maksudnya tak menjaga kita kata pergaulan, batasan syariat dan sebagainya. Itu antara punca. Dan punca yang paling utama adalah tidak menjaga pandangan itu tadi. Baik,
Sebab itu kalau kita tengok balik, orang yang orang yang menjaga pandangan matanya itu, Allah akan ganti dengan pandangan basirah. Basirah. Cuba tengok, antara contoh lagi yang kita selalu sebut, bila kita jaga pandangan kita, pandangan yang mata kita ni, kita jaga mata kita, ilmu akan memandu pandangan mata kita. Dia macam ni lah, kita kata bila kita mengaji Quran dengan hadis. So contoh, Quran suruh kita tundukkan pandangan, jaga pandangan. Hadis Nabi SAW explain lagi detail. Contohnya Nabi bagi tahu dekat orang laki-laki. Nabi bagi tahu apa? Innal mar'ata aurah. Sesungguhnya wanita ini aurat. Idza kharajat min baitiha istashrafaha atau istashrafa 'alaiha syayatin. Apabila dia keluar daripada rumah, syaitan akan hias-hias dia. Apa maksud syaitan akan hias-hias dia? Kalau dia tak jaga, dia tak tutup aurat, dia berhias dengan tabarruj, berlebih-lebihan seperti orang jahiliah, tak menjaga aurat, tak menutup auratnya dengan sempurna, dia telah menjadi bahan hiasan syaitan. Syaitan tolong dia. Apa maksud syaitan menghiaskan dia? Maksudnya syaitan menghiaskan dia tu bagi nampak cantik bagi pandangan lelaki-lelaki yang tidak menjaga pandangannya. Sebab itu, kalau orang yang ada pandangan hati yang dibantu, yang disuluh oleh wahyu, sunnah, so dia seakan-akan bila dia, orang yang percaya dengan hadis tu, dia macam dia pakai spek lah. Dia pakai spek, hadis tu macam hadis tu bagi nampak dekat dia, perempuan yang dia tengok cantik macam mana pun syaitan, yang bukan isteri dia. Kenapa? Sebab dia dah, maksudnya itu Allah Ta'ala gantikan pandangan hati dia. Allah buka supaya dia tidak terpedaya dengan mana-mana godaan ataupun apa kita kata benda-benda yang haram. So itu yang contoh lain bagi kita kata mata tadi. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, perkara ini Ibn Qayyim kata sini, hal ini boleh dirasakan oleh manusia dengan jiwanya. Kerana apa? Hati ini ibarat cermin. Innal qalba kal mir'ah. Hati ini ibarat cermin. Sedangkan hawa nafsu wal hawa kas-sadai fiha. Hawa nafsu ni diibaratkan seperti karat-karat. Karat-karat. Maka karat-karat yang menempel pada cermin tersebut, tu hawa nafsu. Apabila cermin dibersihkan dari karat-karat, maka bayangan semua benda akan tergambar padanya sesuai dengan aslinya. So kita bayangkan ada cermin. Kalau cermin kita tu berkarat ataupun berdebu ke, ataupun tak nampak berabuk ke, so kita nak tengok muka kita dekat cermin tu, kita kena bersihkan dulu, buang dulu habuk-habuk tu, karat-karat tu, barulah kita akan nampak muka kita sebagaimana yang asli. Betul tak? Jadi, itu ibarat hati. Maka bayangan semua benda akan tergambar padanya sesuai dengan yang aslinya. Tetapi apabila cermin itu berkarat, berhabuk, kotor, maka bayangan pelbagai benda itu tidak mungkin tergambar di dalamnya. Tidak mungkin akan kita nampak serupa itu yang aslinya. Kita akan nampak pelik. Yang putih jadi hitam, yang kelabu jadi kuning. Tak nampak. Baik. Tetapi apabila cermin itu berkarat, maka bayangan benda tadi tak akan nampak. Maka semua ucapan dan ilmu yang dimilikinya tidak lebih sekadar hanyalah sangkaan-sangkaan dan juga zunun, yakni dugaan-dugaan. Maksudnya diibaratkan hati ini apabila ditutup dengan dosa-dosa, karat-karat tu diibaratkan dosa-dosa, perkara-perkara yang haram dan sebagainya, maka dia takkan menatijahkan ilmu yang benar. Hati takkan boleh serap ilmu yang benar, melainkan hanyalah sangkaan-sangkaan sahaja. Hanyalah perkara-perkara yang dusta dan juga sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu kaitan perumpamaan hati ini diibaratkan seperti cermin. Sebab itu kenapa kita kena jaga hati kita. Baik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, faedah yang ketiga, al-faedatu tsalitsah, quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. So yang kedua tadi jelaslah, Ibn Qayyim bawakan dua dalil dalam surah Al-Hijr ayat 75 tentang kaum Lut. Kemudian yang pasal cahaya tadi, Allah akan gantikan dengan cahaya dalam surah An-Nur ayat 35.
Ayat 35. Baik. Maksudnya kalau kita jaga pandangan kita, kita jaga hati kita, Allah akan gantikan dengan lebih yang baik, benda yang lebih baik. So, cuba kita kaitkan dengan apa yang Ibnul Qayyim dah bagi tahu yang awal yang kita belajarkan sebelum ni. Kelazatan melihat wajah Allah. Itu yang kita nak. Itu cahaya yang paling tinggi sekali. Betul tak? So, bila kita berpaling daripada setiap perkara yang Allah Ta'ala larang, kita nak kejar yang paling tinggi. Sebab itu orang yang bersabar di atas dunia ni daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara-perkara syirik, bid'ah dan sebagainya, dia akan dapat ganti yang lebih baik. Contoh, kita bagi contoh. Orang yang dia menahan dirinya daripada perkara yang haram, dia tak minum arak. Di akhirat nanti, di syurga nanti, dia boleh tak minum arak? Allah akan gantikan yang lebih baik. Dia bernikmat. Cuba kita tengok lagi. Orang yang menahan mata, pandangan mata dan kemaluannya daripada zina, liwat dan sebagainya. Sekarang ni sekarang ni kita tak boleh kata zina saja tau. Kena sebut semua. LGBTQRS, PPQ semua tu. Betul tak? Sebab ini zaman dia. Tengok ni dah kena coronavirus pun duk pergi demonstrasi lagi, geng-geng pok-pok LGBT ni. Tak takut langsung, tak ada. Dia kalau kita baca balik dia orang punya perangai ni sama macam kaum Lut dia. Walaupun Allah Ta'ala dah tengok, walaupun Allah Ta'ala dah butakan mata dia orang still not lagi. Dia mabuk dah. Dia mabuk. Dia tak ni lagi. So kalau kita tengok balik perangai macam tu lah perangai dia. Dia tak serik-serik. Satu kewajipan kita ingkar amar makruf nahi munkar. Sebenarnya kita tak boleh diam. Tengok dia orang makin lagi minta hak-hak dia orang. Patutnya dia orang ni kita suruh buat apa? Tangkap, pergi hantar pergi Wuhan ataupun Itali ke. Betul tak? Ramai-ramai tangkap lah, pergi. Menyusahkan. Kan? Dia pasal masalah kan baru-baru ni dia orang sambut apa Hari Wanita Sedunia. Hari Wanita Sedunia ni sebenarnya dia adalah hari yang mengajak untuk kufur kepada Allah. Kita tengok dia orang punya pernyataan tu kan, kalaulah Tuhan ni wanita, so dia kufur. So dia orang menyembah selain Allah. So wajib kita ingkar kemungkaran. Tambah-tambah di saat wabak penyakit menyebar ni, kat sinilah kita kena lagi giatkan melaksanakan amar makruf nahi munkar. Supaya kita harapkan dengan amar makruf nahi munkar ni Allah Ta'ala akan angkat wabak kemurkaan yang daripada kita. Itu antara yang Ibnu Katsir rahimahullah sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam tahun 700 ataupun dalam 600 atau 700 Hijrah, berlaku wabak penyakit macam inilah, pandemik ni, ramai mati. Kemudian para ulama ketika itu mereka memerintahkan supaya dilaksanakan amar makruf nahi munkar. Kerana orang alim mereka tahu punca wabak ini datang antaranya sebab Nabi dah bagi tahu lah, apabila tersebarnya fahisyah, perkara keji, tersebarnya apa? Zina, liwat, LGBT tu lah. LGBT tu fahisyah lah, pakej lengkap. Al-fahisyah, benda yang melibatkan kemungkaran, yang melibatkan kita kata furuj, melibatkan kemaluan, fahisyah kesemuanya. Kan? Nabi dah bagi tahu akan tersebar penyakit-penyakit yang tidak pernah berlaku. Seperti dalam Sunan Ibn Majah, juga dalam Sahih Ad-Dalailun Nubuwah, berkenaan dengan punca sebab berlakunya merebaknya penyakit-penyakit pandemik ataupun taun, pandemik ataupun penyakit-penyakit yang kita tak pernah dengar sebelum ini, disebabkan tersebarnya fahisyah, perkara yang keji, maksiat. Satu dikatakan pada zaman itu, Ibnu Katsir kata, bila ulama-ulama fatwakan supaya giatkan lagi amar ma'ruf nahi munkar, dengan apa? Mereka pergi musnahkan alat-alat nyanyian dan sebagainya. Mereka musnahkan. Maksudnya bukan macam sekarang ni ustaz-ustaz pun tak berani nak fatwa macam tu. Tak lagi takut kena syadid, takut orang kata syadid kan. Tapi dia orang buat. Dan akhir sekali Allah Ta'ala angkat wabak tu daripada mereka. Maksudnya kat sini kalau kita tengok balik, ini antara perkara yang kalau kita tengok balik banyak yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh apa? Fahisyah yang tersebar. Baik. Jadi dua ayat tadi kalau kita tengok balik, Al-Hijr ayat 75 dengan An-Nur ayat 35. Baik. Faedah yang ketiga, al-faidatu tsalitsah, iaitulah yang akan diperolehi apabila kita menjaga pandangan mata kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu,
Iaitulah kekuatan, keteguhan dan keberanian hati. Allah akan berikan orang yang menjaga pandangan mereka ini kekuatan, keteguhan, keberanian hati. Dengan kekuatannya Allah akan memberikannya sultanun nusrah. Allah akan bagi sultan an-nusrah, maksudnya kekuatan dia untuk menang. Dan dengan cahayanya Allah akan memberikannya sultanul hujjah, kekuatan argument. Sultanul hujjah. Walaupun dia tidak ada sultan, dia tak ada kekuasaan, dia tak ada jawatan. Sultan ni kita kata kekuasaan, kerajaan. Dia tak ada kerajaan. Walaupun dia tak ada kerajaan, dia tak ada jawatan, tapi orang yang menjaga hukum hakam Allah, orang yang menjaga pandangannya, Allah akan bagi dia dua kekuatan. Sultanul nusrah dengan sultanul hujjah. Allah akan memberikan dua jenis kekuatan ini kepadanya, sehingga syaitan akan lari daripadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, innal ladzi yukhalifu hawahu yafraqu syaitan min dhillihi. Barang siapa yang menyelisihi hawa nafsunya, maka syaitan akan takut kepada bayangannya. Siapa yang dia tak ikut hawa nafsu, syaitan akan takut dengan bayangan orang. Bayang pun syaitan takut. Ni athar yang dinukilkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Maksudnya ni bukan hadis, ni perkataan sama ada tabi'in ataupun tabi'at tabi'in ataupun ulama-ulama salaf dinukilkan. Baik, kerana itu di dalam diri orang yang mengikuti hawa nafsu terkandung di dalamnya kerendahan, kelemahan dan kehinaan diri yang telah Allah jadikan baginya atau bagi barang siapa yang bermaksiat kepadanya. Sebab itu sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan diberikan dua sultan tadi. Dia tak akan ada sultanul nusrah dan dia tidak ada juga sultanul hujjah. Sebab itu kalau kita nak tengok orang yang diberikan sultanul hujjah dengan sultanul nusrah, ada pada ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah diberikan dua sultan ini, walaupun dia tak ada jawatan, walaupun dia bukan ulama sultan. Buktinya apa? Kita tengok zaman ulama-ulama salaf terdahulu. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak ada jawatan, dia tak terima jawatan. Dia bukan qadi, dia bukan mufti, dia bukan apa, dia menteri pun bukan. Tapi dia hanya menjaga batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia memperjuangkan sunnah. Allah bagi dia sultanul nusrah, sultanul hujjah. Nampak? Baik. Apa dalil ahli sunnah Allah Ta'ala akan bagi dua ni? Apa dalil dia? Dalilnya hadis yang selalu kita baca. Hadis dalam riwayat Al-Bukhari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tentang kelebihan menuntut ilmu. Yang Muawiyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazal hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Wa fi riwayah mansurun. Cuba tengok. Nabi kata orang yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan baginya, dia akan diberikan kefahaman dalam agama. Kemudian Nabi kata, aku hanya membeda-bedakan, Allah yang memberi. Nabi hanya membahagi-bahagikan ilmu, menyampaikan ilmu, Allah yang bagi petunjuk untuk kita ikut ilmu tu. Kemudian Nabi bagi tahu akan sentiasa ada di kalangan umatku satu kelompok, ta'ifatun ataupun zahirina 'alal haq, kelompok yang mereka memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, mereka tak memudaratkan mereka orang yang menentang mereka, orang yang menyelisihi mereka. Dalam sebahagian riwayat mansurun, mereka diberikan nusrah, yakni mereka diberikan pertolongan Allah, yakni sultan an-nusrah. Nampak? Kekuasaan, yakni kemenangan. Maksudnya Allah Ta'ala bagi dia kemenangan walaupun dia sikit. Sultanun nusrah, Allah bagi dia kemenangan walaupun dia sikit, walaupun ramai yang menentang dia. Sultan an-nusrah. Kemudian tengok, Allah kata, Nabi SAW kata, zahirina al-haq, zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Dia diberi apa? Sultanul hujjah, kerana dia zahirina 'ala al-haq. Allah bagi dia kekuasaan dari sudut argumen. Dia akan menang dengan hujjah, walaupun dia orang tak ramai ikut dia, walaupun dia seorang-seorang, dia akan menang dengan hujjah. Cuba kita dengar ustaz-ustaz sunnah, tak kira lah di Indonesia ke Malaysia ke, cuba tengok argumen, cuba tengok hujjah. Walaupun mereka berbeza-beza, walaupun mereka ni tak pernah bertemu antara satu sama lain, kita akan nampak kesepakatan dalam hujjah.
Betul tak? Cuba tengok kan. Kita jemput ustaz apa datang sini. Ustaz yang daripada Indonesia. Abdullah Roy, Firanda, yang baru ni apa, Abu Harith Naufal. Tak, cuba kita perhati dan kita boleh tengok hari ni YouTube ceramah-ceramah dia orang. Sedangkan di kalangan mereka, maksudnya kita, antara mereka dengan ustaz-ustaz kita apa semua ni, ada yang tak pernah jumpa pun. Tapi cuba tengok hujah. Sebab apa? Itu dalil menunjukkan apa? Allah bagi kekuatan hujah. Sultanun hujah, kekuatan hujah. Walaupun mereka, kalau kita cek balik peribadi latar belakang mereka ni, tidak ada seorang pun yang ada jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan atau jawatan tinggi dalam negara. Apa-apa, dia tak ada sultan al-hukumah, tak ada. Tetapi dia diberikan Allah sultan al-hujjah. Cuba kita bandingkan dengan ahlul bid'ah. Walaupun dia hari-hari dia duduk rapat-rapat dekat-dekat, tapi kalau kita tanya, argumen dia beza-beza. Tak percaya, cuba tanya Allah di mana pun dah macam-macam jawapan. Ustaz dia kata ustaz yang bid'ah lah, dia ustaz bid'ah. Kalau kita tanya ustaz sunnah, Allah di mana? Semua akan jawab Allah di langit. Allah beristiwa di atas arah. Semua jawapan sama, standard. Sebab apa? Allah bagi mereka sultanul hujjah. Argumen mereka adalah kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi, penguasaan dari sudut hujjah. Tapi kalau cuba kita tanya ahli bid'ah, tanya ustaz A, ustaz B, dua-dua bid'ah. Tanya ustaz ni kata Allah di mana? Ustazah ni kata Allah di hati. Ustaz yang ni pula, ni yang bid'ah lah, dia akan jawab Allah tidak bertempat. Hak ni pula kata tak boleh tanya pula. Hak ni pula kata Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di nanya tu. Sebab mereka tak diberikan sultanul hujjah. Tak ada. Nampak? Satu, kita kena perhatikan, hari ni Allah Ta'ala bagi kita dengan ada YouTube, dengan ada Facebook, dengan ada macam-macam. Kita boleh nilai sendiri. Cuba bandingkan. Ustaz-ustaz yang sunnah, kalau dia mengajar, argumen dia takkan lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada perbezaan sedikit, tetapi dia takkan lari daripada usul, asas, prinsip. Tapi kalau ahlu bid'ah, kita tengok macam-macam jawapan. Tak sepakat. Walaupun mereka dah pernah berjumpa, tapi tak boleh bagi jawapan yang sama. Baik, itu yang dimaksudkan dengan sultan al-hujjah, dengan sultan an-nusrah. An-nusrah maksudnya Allah akan bantu mereka. Allah akan bantu mereka. Bantuan Allah kepada mereka antaranya adalah Allah akan meneguhkan mereka walaupun mereka ditentang ataupun dilawan oleh ramai orang. Kan? Kita cuba bayang, tengok. Ada satu soalan. Baik, Nabi-Nabi, kita tahu semua Nabi-Nabi ada mukjizat masing-masing. Kalau kita sebut Nabi Nuh, bahtera dia. Baik, ada satu soalan. Nabi Hud alaihi salam, apa mukjizat dia? Nabi Hud. Siapa tahu apa mukjizat Nabi Hud? Pernah dengar Nabi Hud? Nabi Hud lepas Nabi Nuh. Baik, pernah tak kita dengar tentang mukjizat Nabi Hud? Tak ada. Tak tahu. Tak ingat. Tak. Kalau Nabi Saleh, ingat tak? Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Apa mukjizat dia? Unta betina. Kan? An-naqah, naqatullah. Unta yang unta Allah, unta betina Allah, maksudnya yang Allah muliakan. Tapi Nabi Hud, sebelum Nabi Saleh, Nabi Hud. Tak tahu, tak ingat tak, kalau kita buka Quran pun memang tak sebut. Tak ada, dia tak ada mukjizat yang spesifik. Tapi sebahagian ulama mereka kata dia ada mukjizat. Mukjizatnya adalah sultanul hujjah, iaitulah kekuatan hujjah, sultanun nusrah. Sebagaimana semua nabi-nabi ada benda tu. Dan sebahagian ulama lagi, ini antara yang faedah yang kami dapat daripada guru kami, dia kata antara mukjizat Nabi Hud, dia berani menentang seluruh umat, seluruh kaum dia walaupun dia berseorangan. Itu mukjizat dia. Maksudnya dia berani menentang seluruh kaum dia yang musyrik, yang syirik, walaupun dia berseorangan. Betul tak? Dan benda ni kalau kita tengok, ada pada orang-orang beriman, ada pada orang yang Allah Ta'ala bagikan sultanul hujjah dengan sultanul nusrah. Sebab tu Ibn Qayyim kata, orang macam ni, dia Allah Ta'ala akan bagi dia thabat,
quwwatul qalb wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Allah akan bagi dia kekuatan, keteguhan dalam hati, thabat, ketetapan, wa syaja'atuhu, dan keberanian dalam hati. Maksud keberanian dalam hati ni, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun dia tahu ramai orang tak setuju dengan dia. Dan benda ni pun ada pada siapa? Kalau kita tengok betul-betul, macam kita tengok pendakwah-pendakwah di, macam ada seorang ustaz ni, Ustaz Firanda pun pernah kena, yang kat Aceh. Satu seorang lagi Ustaz Abu Furaihan, Farhan Abu Furaihan, antara yang mengaji di Yaman juga, yang dia 2 kali kena. Maksudnya orang kat Aceh kan, dia orang ni anti sangat kan, so dia halang, dia dihalang. Tapi tak menyebabkan dia berhenti daripada menyampaikan kebenaran. Tak, kita nak bagi tahu Sultanul Hujjah dengan Sultanul Nusrah ni akan berterusan. Siapa yang akan dapat? Ahlul Haq, Ahlus Sunnah. Tak, cuba kita ikut logik sekarang kan. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, ramai tak orang buat bid'ah? Mana-mana pergi orang buat bid'ah, betul tak? Tapi tengok, Allah Ta'ala jadikan ada orang yang dia berani untuk menentang bid'ah tu walaupun ramai orang buat. Betul tak? Dengan adanya ustaz-ustaz sunnah yang beranilah, yang ustaz tak beranilah. Yang Allah Ta'ala bagi dia syaja'ah. Walaupun ramai orang kutuk dia, walaupun ramai orang pulau dia, walaupun orang kata apa kat dia pun, dia tetap sampaikan sunnah. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Benda ni dia berlaku pada zaman Nabi. Semua Nabi-Nabi ada benda ni. Allah Ta'ala bagi dia kekuatan hati, keberanian. Sebab itu Nabi-Nabi mereka semua syaja'ah, berani. Sudah tentulah bila Nabi-Nabi semua berani, orang-orang yang nak menjadi pewaris bagi Nabi-Nabi pun kena berani. Kalau nak berdakwah tak berani, habis Nak cakap bid'ah pun tak berani, nak cakap syirik pun tak berani. Itu menunjukkan dia tak diberikan Allah quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Dan ini hanya ada pada, kita sebut tadi, ahli sunnah saja Allah akan bagi ni. Ahli bid'ah dah memang pasal dia dah bid'ah dah, dia tak akan nampak, dia dah ditutup. Tapi ahli sunnah dia akan, kalau kita tengok, cuba kita ikut, kita tengok balik kan, pendakwa-pendakwa ahli sunnah, bukankah masyarakat mereka ni menentang mereka ramai? Tapi kenapa mereka boleh tetap tak ikut bid'ah, tetap sabat walaupun ramai orang kritik dia, orang tuduh mereka, orang kata macam-macam, tapi mereka tetap sabat atas sunnah? Sebab apa? Sebab Allah bagi mereka quwwatul syaja'ah, quwwatul qalb, thabatuhu wa syaja'atuhu, kekuatan hati. Baik. Tengok zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia sama juga Ibn Qayyim. Ramai zaman dia, ramai yang buat bid'ah. Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah kena fitnah, tapi tengok dia tetap. Dia tetap dan diberikan keberanian. Baik. Setengah orang dia hari ni, dia kira dia tak berani. Dia tak diberikan, kenapa dia tak diberikan keberanian tu? Sebab tu dia masih lagi dia nak kena berlapik lagi. Dia kata jangan cakap bid'ah. Dia kata tak boleh, jangan cakap bid'ah. Bid'ah hasanah tak apa. Dia kata jangan bid'ah dalalah jangan. Baik. Kita kata orang macam ni, kalau dia ustaz, kalau dia pendakwah, dia masih lagi tak dapat quwwatul syaja'ah tadi. Maksudnya dia kena muhasabah lah. Kita semua kena muhasabah. Semua kita lah. Maksudnya bukan kita nak tuju pada siapa-siapa, semua kita. Kan ada semua orang dia masih lagi maksudnya dia masih lagi skeptikal dengan hadis. Macam orang ahlul kalam lagi skeptikal teruk. Nak sampaikan Al-Quran kepada ateis pun tak mau. Tak boleh, dia kata. Tak boleh sampaikan ke orang kafir Quran, pasal apa? Takut orang keliru. Itu pula alasan dia. Itu lagi teruk. Maksudnya dia tak berani dengan pegangan dia. Soalannya kita adakah kita berani, kita balik rumah, kita sampaikan pasal sunnah ni dekat keluarga kita? Kita tak payah tengok orang lain kan, kita tengok kita. Adakah kita ni? Sebab itu dia akan diperolehi dengan apa? Dengan kita menjaga batasan-batasan Allah tadi. Sebab itu ni Ibn Qayyim masukkan dalam faedah ketiga, apabila kita menjaga pandangan mata.
So Allah Ta'ala akan buka, Allah Ta'ala akan bagi kita kekuatan hati, kekuatan, keberanian hati dan juga ketetapan hati. Setengah orang bila dia pergi tengok bid'ah tu, dia habis kan? Tambah-tambah kalau orang jemput main makan pula, dia terus dia tak ada kekuatan hati. Dia tak ada keberanian waktu tu. Kita nak buat macam mana orang jemput, sedap pula lauk ni kan, makan. Dia kena muhasabah lah. Kena muhasabah. Baik, Wallahul musta'an. Baik, kemudian kata Syekh Ibn Qayyim lagi, fayu'tihi Allah bi quwwatihi sultanan nusrah kama a'tahu bi nurihi sultan al-hujjah. Maka Allah akan berikan kepadanya apa? Sultan. Allah akan berikan kepadanya kekuatan, sultan al-hujjah ataupun an-nusrah, yakni bantuan, pertolongan dan juga hujjah, dari sudut hujjah. Apa maksud sultan an-nusrah tadi? Allah akan bantu dia. Baik, dalam konteks kita nak tengok hari ni, dalam konteks kita menuntut ilmu sekarang ni, sultan an-nusrah, kita sentiasa hari-hari kita perlukan bantuan Allah, betul tak? Kalau tak kerana bantuan Allah, kita akan sesat. Kalau tak kerana petunjuk Allah, kita akan sesat. Sultanun Nusrah dalam konteks kita hari ni adalah kita nak tetap atas sunnah ni sampai kita mati. Kita nak minta Allah Ta'ala bantu kita mati di atas sunnah. Mati di atas sunnah. Sebab banyak halangan. Kita tengok hari ni banyak godaan. Sebab itu ini antara yang dimaksudkan dengan Sultanun Nusrah. Kita nak supaya kita mati nanti bersama dengan sahabat. Kan, macam baru-baru ni ada orang bawa apa? Dia bawa syubhat pasal apa? Sahabat Nabi. Kan? Kita sahabat Nabi ni, kita bila kita mengaji sunnah, sahabat Nabi ni dia adalah apa? Wali Allah. Yang mana mereka ni dimuliakan oleh Allah dengan suhbah, sahabatan mereka dengan Nabi SAW. Sebab itu kehormatan mereka wajib kita jaga. Orang beriman dia akan lebih jaga kehormatan sahabat Nabi berbanding kehormatan diri dia sendiri. Kalau orang kutuk dia, orang hina dia, tak ada masalah. Dia boleh sabar, ihtisab, mengharap pahala. Tapi kalau orang kutuk sahabat Nabi, wali-wali Allah, apatah lagi mengutuk Nabi, menghina Nabi, dia tak boleh diam. Macam kita hari ni kan, masyarakat kita, bila orang hina Yang di-Pertuan Agong, marah tak? Marah lah pasal Yang di-Pertuan Agong. Cuma kita nak tengok, hina Nabi, marah tak? Marah lah pasal Nabi. Alhamdulillah, sebab kita masih lagi ada perasaan tu. Tapi hina sahabat Nabi, ini kurang. Hina sahabat Nabi, dikurang sikit. Sebab tu kita kena cadangkan. Sekarang ni pasal orang dah macam-macam kan. Orang hina Nabi, orang hina raja, orang hina Nabi, orang hina sahabat Nabi. Sebab sebelum ni memang dah ada JAKIM kot, dia orang buatkan unit laporan, aduan. Kalau kita nampak dalam media sosial ke atau apa-apa saja, ada orang yang hina Nabi atau hina Islam atau hina Yang di-Pertuan Agong, boleh report. Boleh report. Kalau kita tengok ada komen-komen ataupun kat mana lah, media sosial lah selalunya, boleh report, boleh buat aduan. Tak lama dia akan kena tangkap. Orang tu akan kena tangkap. Tapi selalu yang kena tangkap ni, dia akan bagi alasan mental disorder. Itu kita geram. Time dia type dia tak mental. Time lepas nak kena tangkap, dia mental dia kata. Ataupun dia akan dakwa kena hack. Dia punya account tu kena hack. Ada orang ceroboh, orang lain yang buat. Itu macam tu selalunya kan. Tapi nak bagi tahu sebab apa, kalau kita tengok balik, pasal kita Sultan Nusrah, pasal kita, kecintaan kita, hubungan kita ni dengan Nabi, sahabat dia. Itu yang dalam surah Al-Fatihah yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tu. An'amta 'alaihim tu. Kita nak dapat ni lah, sebab kita nak supaya kita mati, kita bertemu, berhimpun dengan mereka. Kita tak mau mati berhimpun dengan musuh-musuh mereka. Kan, sebab tu bila orang datang, sebab sekarang ni orang, kita kena faham, mereka dah nampak bila Nabi dia orang tak boleh nak hina terang-terangan, mereka akan attack sahabat-sahabat dia dulu. So tidak bagi kita ragu-ragu dengan credibility ataupun authority para sahabat Nabi. So dia nak attack sahabat Nabi supaya nanti senang untuk dimasuk untuk attack Nabi. So dia mula step by step. Ni selalunya orang Syiah, tapi sekarang ni dia orang bijak, dia orang tak menzahirkan kesyiahan mereka, tetapi mereka menzahirkan mereka sunnah, tetapi mereka bawa syubhat. Ni baru-baru ni ana ada jawab kan. Ana ada buat video tu, ana jawab tu pasal ada syubhat. Seorang penulis ni, muda lagi lah dia menulis.
isu berkenaan dengan, sebab dia jumpa dalam hadis, dia jumpa satu hadis yang sebut Al-Mughirah bin Syu'bah mencela Ali. Hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Hadis tu dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Begitu juga dalam Sunnah Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih. Tapi pasal cara faham dia tak betul, kemudian dia elaborate, dia faham macam mana yang Syiah faham, ataupun dia faham dengan kefahaman dia. Dia mendakwa hadis tu menunjukkan Al-Mughirah bin Syu'bah ni melaknat Ali, atau memerintahkan khatib-khatib melaknat Ali. Ada riwayat lain sebut macam tu, tapi riwayat tu dia faham salah. Bila kita cek balik hadis-hadis tu, banyaklah hadis tu. Pertama sekali, tak ada lafaz yang sahih menunjukkan Al-Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Baik, tak ada satu pun hadis yang sahih dengan lafaz yang sahih, lafaz yang jelas menunjukkan Al-Mughirah ni melaknat Ali. Tak ada. Yang ada dalam riwayat yang sahih tu, nala min aliyin, yakni dia sebut tak benda something yang ada, dia ada bad experience dengan Ali. So dia sebut benda yang tak baik tentang Ali. So tak bawa maksud dia melaknat. Ada pun riwayat yang lain yang sebut khatib-khatib di Kufah melaknat Ali. Itu khatib-khatib tu yang melaknat, bukan Al-Mughirah bin Syu'bah. So dia tak faham. Poinnya di sini, orang macam ni dia cuba nak datangkan keraguan supaya kita supaya dia point di sini dia nak bawakan kononnya perbuatan mencela dan melaknat sahabat Nabi ni normal. So dia nak kata kita boleh cela, tak ada masalah, sebab sahabat pun mencela sahabat lain. Dia tak faham hadis tu dalam konteks yang betul. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah, bila Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu tegur pasal dia tak tegur khatib-khatib tu yang celah Ali. So sahabat Nabi dia tak maksum. Kita kata dia bukan maksum, dia ada kesalahan. Bila Sa'id bin Zaid tegur Al-Mughirah bin Syu'bah, sebab Al-Mughirah bin Syu'bah biarkan khatib-khatib tu melaknat Ali atau mencela Ali. Itu dia punya cerita. Bukannya Al-Mughirah bin Syu'bah lantik khatib-khatib tu, lepas tu suruh dia laknat Ali. Tak. Dia bersalah faham. Sebab itulah Sa'id bin Zaid diriwayatkan hadis tentang 10 yang dijamin masuk syurga, termasuklah diri dia. Antaranya Ali kan? Antaranya Ali. Dan yang last sekali dia kata dia, mula-mula dia malu-malu nak sebut dia. Sahabat Nabi bukan macam kita kan? Kan baru dapat jawatan dah belagak dah, macam-macam lah cerita kebaikan diri sendiri apa semua. Sahabat Nabi ni, Nabi bagi tahu dia masuk syurga, dia letakkan nama dia last sekali. Tu pun dia malu-malu. Sa'id bin Zaid bila dia cerita dekat Al-Mughirah bin Syu'bah, dia cerita tentang 10 yang dijamin masuk syurga, dimulakan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia letakkan dia tu last sekali. Walhal kalau kita tengok balik yang susunan Nabi letak dia yang antara yang awal-awal. Tapi Sa'id bin Zaid dia cerita pasal kelebihan diri dia letak dia yang paling last sekali. Tu pun dalam sebahagian riwayat dia kata, kalau dia malas nak sebut, dia sebut 9 je. Dia kata aku nak ingatkan kau, yang mereka duk cela ni, Ali ni, dia adalah 10 yang dijamin masuk syurga, dan aku akan sebut 9. Dia tak mau sebut mula-mula dia, sebab dia tawaduk. Dalam riwayat lain dia kata sebut, dia terpaksa sebut juga sebab Al-Mughirah tanya, ataupun sahabat dia yang dengar riwayat tu tanya dia, siapa yang ke-10? Kata aku. Last sekali. Kalau kita awal lah, tak paling saya lah yang paling ni, saya lagi ni gini, betul tak? Sahabat Nabi bukan macam tu. So Al-Mughirah bin Syu'bah tak menunjukkan dia mencela Ali. Bahkan dalam riwayat tu Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia waktu tu dia gubernur Kufah. So bila Sa'id bin Zaid datang, sampai dihormati Sa'id bin Zaid, dia sambut Sa'id bin Zaid ni dengan penuh kehormatan, dengan penuh penghormatan, dan didudukkan dekat tempat di sebelah dia. Baik, logik ahli sunnah, kalau Sa'id bin Zaid termasuk dalam 10 yang dijamin masuk syurga, daripada 10 tu siapa lagi? Ali. Sudah tentulah Al-Mughirah bin Syu'bah, kalau Ali masih hidup, dia akan buat benda yang sama. Betul tak? Sebab Sa'id bin Zaid ni sahabat senior, 10 yang dijamin masuk syurga, sebab tu dia hormat. Itu menunjukkan Al-Mughirah bin Syu'bah tidak melaknat Ali sebagaimana orang Syiah gambarkan.
Tak betul lah. Jadi ni antara syubhat yang sekarang ni dia orang gigih, dia orang buka kitab-kitab sunnah. Dia orang nak cari hadis-hadis macam ni, tujuannya mereka nak membenarkan hawa nafsu mereka, sebab mereka ni ahli hawa, ahli ahwa. Syiah ni ahli ahwa. Hawa nafsu mereka suka mencela sahabat Nabi. So mereka cuba nak cari hadis-hadis yang sahih untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ini sangat bahaya. Sebab itu kewajipan kita mempertahankan sahabat Nabi. Sebab apa? Sultanun nusrah, bantuan itu Allah Ta'ala jadikan. Nusrah itu bantuan, pertolongan Allah itu apabila kita bersama dengan sahabat Nabi. Baik, jadi insyaAllah kita sambung pada kelas akan datang, pada perbahasan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.